أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat sedemikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Yang saya hormati jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, yang dikasihi muslimin, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, sihat? Alhamdulillah. Pertama sekali kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas limpahan kurnianya dapat bersama pada malam ini setelah penangguhan berminggu-minggu, berbulan-bulan kan, tangguh oleh PKP, tangguh saya sendiri kan sepatutnya bulan lepas, tapi tak berapa sedap perut pula malam tu kan, jadi tangguhlah ke malam ini. Jadi sebenarnya saya pun dah tak ingat ni muka surat ke berapa tuan, tajuk apa malam ni yang lepas, tajuk apa atau permulaan lagi, bab apa, bab dosa besar yang keberapa maksudnya? 3. Ada tanda tak? Tak ada. Kalau tak ada kita start balik lah. Start balik ulang balik kan, apa boleh buat, ulang balik lah kan. Tak apa tuan-tuan, sebab apa yang kita kadang-kadang satu ayat tu dihuraikan dengan 2-3 kali huraian berbeza-beza, jadi kita dapat benda yang berbeza-beza kan. Maknanya tak semestinya satu ayat tu benda yang sama. Bila huraian oleh ustaz ni lain cara huraian dia, lain yang kita dapat. Ustaz ni datang lain pula huraian dia, kaedah penyampaian tu benda sama je, tapi kaedah penyampaian tu berbeza, jadi menyebabkan 2-3 benda kita dapat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita tengok pada pendahuluan semula. Pendahuluan mungkin ada sedikit perbezaan dengan apa yang saya pegang kat tangan saya ni, tapi dia merujuk kepada benda yang sama lah, sebab cetakan tu edisi dia berbeza-beza ya kan? Baik, kita katakan dosa besar. Dosa besar ini ialah dosa yang mana dilakukan dan diancam dengan api neraka Jahannam. Ada kategori dia, diancam dengan api neraka, diancam dengan laknat, diancam dengan kutukan, diancam dengan itu dan ini. Maknanya dosa yang jenis-jenis yang buat terdapat kutukan, laknat pada benda tersebut, itu dipanggil dosa besar ya? Ada pun dosa-dosa yang bukan dosa besar, dosa yang biasa kita buat, kesalahan yang biasa kita buat, kan banyak kan kesalahan yang kita buat, kerana dosa juga, tak menyebabkan kutukan. Buat ni masuk neraka Jahannam, tak ada benda tu, tapi dosa juga. Maka itu dikategorikan sebagai dosa kecil ya? Kutukan dan juga ancaman ini datang daripada hadis, datang daripada Al-Quran kan. Allah Ta'ala kata, siapa buat benda ni menjadi ini ganjaran balasan dia, maka itu dosa besar. Dan sebab tu kita lihat tuan-tuan, dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi ini, dia dekat sini dia ada lebih kurang 70 jenis, 72, 73 dosa besar, tetapi menjadi khilaf di kalangan ulama-ulama yang lain. Ada ulama lain kata bukan 70 tetapi lebih daripada tu. Maknanya bergantung kepada kitab apa yang ada lah. Dan dia kemukakan dosa besar, ditambah 2-3 lagi, dia bawa lah dalil dia. Mana nak kata dosa besar ini? Sebab Nabi kata ini
Orang buat ni ancaman dia sedemikian. Baik, kalau kita lihat dekat sini tuan-tuan, dikatakan ayat-ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan mereka yang menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar dan juga perbuatan keji, dan apabila mereka merasa marah, mereka sentiasa memaafkan. Surah Asy-Syura ayat 37. Maknanya Allah Ta'ala sebutkan al-kabair, dosa besar, sebab sememangnya ada. Dan di antara dosa besar ada pula yang paling besar. Ni dosa kecil satu, dosa besar satu. Dosa besar pula ada lagi di antara besar-besar ni yang paling besar. Dan ada dosa-dosa ni tuan-tuan, ancaman berbeza-beza. Ada yang jenisnya bila dibuat masuk neraka, kekal dalam neraka. Ada. Dan ada jenis dosa besar yang buat tapi masuk neraka tak kekal dalam neraka, pun ada juga. Dia ada berbeza-beza lah. Kita lihat ayat Al-Quran yang berikutnya yang berkaitan dengan nama dulu, nama Al-Kabair. Al-Quran menyebutkan lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan mereka yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas pengampunannya. Surah An-Najmi ayat 32. Okey. Bezanya lagi tuan-tuan, apabila dikatakan dosa besar, contohnya kita buat satu benda yang dikatakan dosa besar, iaitu meninggalkan solat. Kan? Meninggalkan solat ni hukum dia berbeza-beza. Ada yang tinggal solat boleh jadi kafir, boleh jadi terkeluar daripada Islam, dan ada yang tinggal solat tapi tak kafir. Okey, macam mana nak bezakan dia kafir tak kafir ni kan? Beza dia tuan-tuan, apabila dia kata seorang ni dia tak solat, memang tak solat lah kita katakan. Bila kita tanya dia, kenapa kau tak solat? Dia kata, aku malas lah, kan? Aku malas, aku tak ada masa nak buat, letih buat solat, letih dah solat ni kan, tak ada masa, aku kerja letih sebagainya, aku tak solat. Kau tahu tak benda tu wajib? Kau tahu tak benda tu dosa besar? Ya, aku tahu, tapi aku malas. Ini orang ini tak kafir tuan-tuan. Nampak tak? Dia tidak mengingkari perintah kewajipan. Ada pun yang satu lagi jenis yang tak solat tapi mengingkari. Kau tak solat? Ya, aku tak solat. Nak solat buat apa? Bukan wajib pun solat tu. Mengingkari. Perintah wajib ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang ini wajib. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kewajipan yang ditentukan. Lepas tu dia pula tak solat, satu hal lah berdosa besar. Tapi dia kata pula tak wajib semayang ni. Mana wajib semayang? Mana ni? Mengingkari. Boleh bawa kepada kafir. Samalah dengan hal-hal yang lain. Ibadat yang lain, puasa ke, zakat ke, kan? Kalau kita tak buat sahaja, dosa besar. Yang puasa, ada tak orang kata puasa ni tak buat dapat pahala? Tak ada. Semua tak puasa tu dosa besar. Tapi dosa besar tengok dia ingkar tak ingkar. Ada dosa besar dia kata, aku tak boleh lah, tak makan lah kan, aku kena makan. Aku tahu tak puasa dosa, tapi nanti aku taubat lah. Dia kata kan, orang ni berdosa besar tetapi tidak jatuh kepada kafir. Adapun yang kedua tadi yang mengingkari, kan, dia kata buat apa puasa kan, tak ada wajib lah. Mana ada wajib puasa? Kan, orang tak puasa pun tak wajib, kau ni puasa buat penat je. Mana dalil ni? Dia pertikaikan. Ini boleh jadi kafir. Baik. So kita lihat tadilah. Tapi solat ni tuan-tuan merupakan perkara yang besar, yang sangat-sangat berat. Sebab banyak hadis di sana menyatakan tentang, ada ulama mengatakan terus menjadi kafir tak solat. Ada. Walaupun bukan ingkar ke tak ingkar ke, tak solat dia terus jadi kafir. Ini ada. Tapi jumhurnya mengatakan harus ada keingkaran dalam hati dia, barulah jadi kafir. Kalau tak ingkar, tak kafir. Tapi dosa besar, harus segera bertaubat. Sebab ini perbezaan juga, dosa besar dengan dosa kecil ini, satunya ialah kita ni kena bertaubat. Dosa kecil kan, kita dihapuskan melalui amalan-amalan kita buat. Semayang misalnya,
kita takbir Allahu Akbar, setiap kali semayang tuan-tuan, dosa-dosa kecil kita ni diletakkan atas bahu kita, ibaratkan diletak atas bahu kita, pikul kan, macam kita pikul beban lah. Bila kita rokok, beban tu akan terjatuh. Bangun, sujud, duduk antara dua sujud, apalagi berdiri rakaat kedua, rokok, i'tidal balik kan. Jadi pergerakan-pergerakan tu akan menyebabkan dosa kita yang terbeban ni jatuh habis. Sampailah bila tahiyat, kat bahu kita ni ibarat dah kosong. Itu adalah dosa yang kecil. Sama juga dengan kita berjalan kaki, datang ke surau, masjid, daripada rumah kan, naik motor, naik kereta, jalan kaki, ambil wuduk dekat rumah, ambil wuduk dekat masjid, dekat surau. Setiap titisan air yang jatuh ibarat dosa-dosa kita yang jatuh, kata Nabi SAW. Maka itu dianggap sebagai dosa kecil. Adapun dosa besar, dia tak semayang dah 5 tahun dah, kan? Dia berzina, dia minum arak, dia orang kata derhaka kepada kedua ibu bapa dia, dia tak peduli adik-beradik dia, memutuskan hubungan silaturahim. Dosa besar ni kan, ada orang anggap biasa benda ni kan. Ini masalah dia. Bila dia buat hal-hal dosa besar, dia tak boleh dihapuskan dengan cara ambil air semayang, cara solat tadi. Dia kena hapuskan melalui taubat kepada Allah Ta'ala. Semayang, taubat kepada Allah, minta ampun, ya Allah, aku menyesal 5 tahun tak semayang ni, aku tahu benda ni wajib tapi aku tak buat, ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau, menyesal. Dan lepas tu dia kena buat, jaga solat sebagainya, maka Allah akan ampunkan. Sebab apa tuan-tuan? Setiap dosa yang manusia buat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh mengampunkan kepada siapa yang dia kehendaki. Baik, kita lihat ayat yang berikutnya. Jadi kalau begitu caranya, maka apakah dia takrif dosa-dosa besar yang mesti dijauhi oleh Muslim? Kini kami mendapati bahawa para ulama rahimahullahu ta'ala berbeza pendapat hal tentang jumlah dosa-dosa besar. Jadi saya sebutkan awal-awal tadi kan, Imam Az-Zahabi kata ada 70, tapi ada yang lain mengatakan lebih lagi. Berbeza pendapat. So ini tidak ada masalah pada kita. Ada yang mengatakan bahawa dia semuanya 7 perkara sahaja. Mereka berdalilkan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ada ketika itu kod 7 dosa besar. Sebab kita kena faham tuan-tuan, Nabi hidup ni kan, Nabi hidup selama 60 tahun. Daripada menjadi Rasul 23 tahun sampailah ke tarikh kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila 23 tahun kehidupan baginda ni panjang. Ada seharian duduk dengan orang macam ni, besok pula duduk dengan orang malas semayang, lusa pula duduk dengan orang yang jenis bergaduh suami isteri ni. Jadi kehidupan Nabi ni berbagai-bagai, dan Nabi beri hukum pada ketika itu berbeza-beza menurut keadaan. Lalu ketika itulah, hari ni sahabat ni dengar dosa besar ada 7 misalnya kan, sahabat ni pun dia kod kan, dosa besar aku dengar Nabi sebut ada 7 kat sini. Besok pula hak lain dengar lagi, ada lagi 10 misalnya kan, ada 2, 3. Dan itulah yang berlaku pada kita. Kita lihat pada hadis Nabi SAW, terlalu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang dosa besar. Ada Nabi kodkan 3, 7, 4, 1, 2. Maka dihimpunkan, maka dapatlah 70 atau lebih daripada 70. So dekat sini ulama mengatakan sebahagiannya kata ada 7. Kenapa ada 7? Kerana berdalilkan hadis Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Ini hadis ni hadis masyhurnya, mengatakan bahawa jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. 7 mubiqat, yang menjahanamkan, yang merosakkan keimanan, yang menjahanamkan diri kita ni, merosakkan keimanan kita. Di antaranya boleh mengeluarkan kita daripada Islam. Jadi kalau terus menerus buat hal tersebut. Lalu bagi dia bersabda, yang pertama ialah asyirku billah, syirik pada Allah. Ini ulama katakan syirik pada Allah ni memang tak boleh nafikan. Mana-mana kitab kabair pun tuan-tuan buka, syirik ini duduk tangga pertama lah. Syirik bermaksud mensyarikatkan. Syarikat ni maknanya mendua, mentigakan. Kan? Kalau tuan-tuan tengok syarikat ni dalam bahasa Melayu, syarikat Sdn Bhd, syarikat enterprise, dia merujuk kepada gabungan.
Kalau berniaga seorang-seorang, dia tak panggil syarikat, kan? Dia seorang-seorang berniaga, ni individu punya berniaga. Tapi bila dia nak beli bangunan, nak buat satu benda yang besar, maka dia kena ada syarikat. Syarikat ini makna satu bangunan tu bukan seorang bekerja, mesti 10, 5, 15, 20, kan? Dipanggil syarikat, makna berkongsi. So inilah dikatakan syirik. Syirik ini maknanya tak boleh berkongsi. Kekuasaan, keesaan Allah Ta'ala ni tak boleh kita nak kongsikan dia dengan orang lain. Tak boleh. Dan kita kata ada lagi orang boleh kuasa pada orang lain. Kita kata ada pokok ni boleh panjangkan umur, murahkan rezeki. Kita pergi minta dengan pokok, misalnya, kan? Dengan pokok tu tak ada apa-apa kuasa, kan? Kalau dalam hal yang berkemampuan manusia, kita pergi kedai minta orang buat teh tarik, teh tarik satu, kan? Itu tak ada masalah. Sebab dalam hal yang berkemampuan oleh manusia, manusia mampu buat. Masuk teh, masuk air, bancuh, tarik, macam-macam buat, kan? Minum dekat Batang Benar rasa lain, pergi dekat Kajang lain sikit lagi, kan? Pergi dekat Kelantan manis pula, tuan-tuan. Maknanya orang boleh buat. So itu tidak ada masalah. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan luar daripada kemampuan manusia, luar kemampuan manusia, rezeki, soal jodoh, soal apa ni, anak, kan? Soal nasib, besok lusa apa akan jadi, tengok tangan kau ni 4 kali Jumaat orang baca Yasin orang kau ni, dia tengok tangan, ini jadi masalah. Maka itulah dipanggil sebagai kesyirikan, meletakkan sesuatu kuasa setanding atau melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. So pertama sekali disebutkan di sini asyirku billah, syirik kepada Allah. Ini tuan-tuan saya sebut secara ringkas dulu. Nanti dia akan masuk bab syirik, kita akan panjang lagi huraiannya, nah. Disebutkan tujuh benda lah. Yang kedua disebutkan di sini sihir. Sihir maknanya melakukan sihir ataupun mengamalkan sihir, menyihir orang. Dia tak amalkan sihir, tapi dia suruh orang buat orang, kan? Dia tak amalkan sihir, tapi dia jumpa dengan orang, kau tolong sihirkan budak ni, kan? Bagi dia ni tunduk sikit, hormat orang sikit, kenal orang sikit atau sebagainya. Ataupun dia sendiri tak buat pada orang, dia buat pada dia sendiri. Kau boleh tak bagi aku satu benda yang bila orang tengok aku ni orang takut, orang respect, kan? Aku masuk pejabat-pejabat orang-orang besar ni, kan, biar dia orang ni respect sikit kat aku. Boleh? Dia pun ikat apa kau pakai ni. Nak masuk pejabat je, kau gantung dekat pinggang kau benda ni, kan. Jadi dia pun ambil. Dia pakai kat dia tak buat kat orang lain. Tapi dia pakai dekat dia, itulah menyebabkan orang lain nampak dia jadi lain. Lain macam hari ni, kan. Ini hal yang sama tu berlaku pada orang menggunakan susu sebagainya, kan. Umur dah 50 tapi dah rasa macam tengok macam orang umur 20-an. Sebab apa? Sebab ada benda yang digunakan untuk sihir. Sihir ni banyak jenis, ya? Ada yang mengaburi mata, ada yang macam-macam lah. Nanti kita akan masuk bab tu. Semua ini secara ringkas disebutkan dulu. Yang ketiga, tuan-tuan, membunuh orang yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh orang maknanya hukum dosa besar yang ketiga ialah menumpahkan darah seorang manusia. Manusia ni sepatutnya orang mukmin, orang beriman kepada Allah. Kita lah sebagai mukmin, kan, kita kata kita ni orang mukmin. Kita ni diharamkan menumpah darah sesama muslim. Sama ada tumpah darah tu boleh matikan dia, sama ada yang tu dosa besar, ataupun tumpah darah yang memang pukul dia, misalnya, kan, kita pukul dia tak mati pun dia, tapi lembik dia, darah semua tu, kan. Itu juga perbuatan yang haram. Al-muslim alal muslim haramun, kata Nabi SAW. Orang muslim ke atas muslim yang lain haram 3 perkara. Damuhu, darah dia. Wa maluhu, harta benda dia. Wa irduhu, kehormatan dia. Darah dia maknanya halal ni, maknanya haram ni ialah kita menumpahkan darah dia secara tidak sepatutnya, kan. Kalau hukum kisos dalam peperangan, ini hal yang lain, ya? Ini cerita yang tak ada kena-mengena dengan tu. Tiba-tiba dia pukul orang, kan, terajang orang tu, berdarah orang, langgar orang dengan motor, kereta, basikal sebagainya, jatuh orang lain sebagainya, haram.
Yang keduanya harta benda dia. Harta benda orang ni kita rosakkan. Tengok basikal dia 20,000 tuan basikal. Mahal basikal sekarang kan. Tengok basikal orang naik tepi jalan tu jangan main tuan-tuan. Itu 5-6 ribu dalam tangan tu. Silap-silap motor kita pun murah daripada basikal dia lagi kan. Oi mahal. Saya tengok harga subhanallah sampai 40,000 ada. Kan? Oi memang mahal. Tak tahu apa mahal kan. Misalnya kita tengok basikal dia mahal. Oi mahal basikal ni kan. Parking tak betul, kita pun ambil campak dalam longkang lah misalnya ni kan. Ya ringan, karbon basikal tu sebelah tangan dah boleh angkat. Pung balik kat luar. Member lepas sembahyang maghrib keluar pening tuan-tuan. Loan habis tak payah bayar lagi tu. Mana basikal aku sebagainya. Rosakkan harta benda orang adalah haram. Rumah tangga kan, kereta, motor, apa-apalah berkaitan dengan harta orang ni dosa lah. Ataupun berkaitan dengan harta-harta umum. Yang umum, masjid, surau kan, tengok paip pusing tah mana-mana je kan. Aircon sepatutnya pakai remote, pergi tekan dekat main plug, pom, kejut habis plug-plug lain kan. Rosaklah switch nanti. Patutnya boleh tekan dekat remote tik 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 one by one kan. Tapi nak cepat punya pasal kan, pergi dekat main belakang tu, pom kan, terkejut habis orang. Habis blackout satu masjid. Merosakkan harta benda ni. Ini perbuatan yang berdosa. Dan sepatutnya harta benda dijaga dengan baik. Tak boleh sama sekali. Sebab apa? Bukan hak kita tuan-tuan. Hatta hak kita pun Nabi suruh kita buat ihsan, buat baik. Ihsan ni maknanya menggunakan dengan baik. Itu maksud ihsan. Maknanya kita melayani dia, menggunakan dia dengan benda yang baik lah. Maknanya ihsan. Itu hak kita sendiri. Apatah lagi hak tu hak orang lain. Ni yang ketiganya maruah dia. Wa'irduhu maruah dia, kehormatan dia. Kita menjatuhkan maruah dia. Kan? Mengata dia, fitnah dia, caci maki dia. Sebab hal-hal yang sedemikian berlaku disebabkan permusuhan. Memang dah lama dah aku duk tunggu ni. Kan? Bila ada masa pum dia bagi terus. Dia cantas kawan tu, terduduk kawan tu tuan-tuan. Nak padan muka kau, rasa kau ni. Ini sifat, semua sifat yang ada dalam hati ialah sifat dendam. Daripada sifat iblis. Dendam-dendam ni iblis tuan-tuan. Sebab tu jangan dendam. Kenapa iblis ni dia minta dengan Allah untuk hidup selama-lamanya? Dia minta dengan Allah untuk hidup selama-lamanya, panjangkan umur. Tapi Allah tak izinkan. Yang kekal hanyalah Allah Ta'ala. Kan? Sebab dia berdengki dengan anak Adam. Dia dengki dengan Adam daripada awal-awal hari tu dekat syurga tu, dia berdengki dengan Adam. Sampai dengan anak cucu Adam pun dia berdengki. Dengan kita-kita pun dia berdengki. Kan? Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Disebabkan Allah kau sesatkan aku ni, kan? Allah sesatkan sebab apa? Sebab dia enggan sujud kepada Adam. Dia kata, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan hiaskan kecantikan di dunia ni. Maksudnya hiaskan kecantikan. Benda yang cantik itu manusia akan tergila-gila, sampaikan manusia lupa hakikat asal kehidupan. Asal kehidupan kan, liya'budun, untuk beribadat kepada Allah. Bila kita letak ibadat kepada Allah, kita cari makan dapat pahala. Bukan maksudnya ibadat ni duduk dekat masjid 24 jam, bukan. Kita bekerja dapat pahala sebab kita niat ibadat, mencari nafkah. Banyak hadis-hadis yang menyebut tangan yang keluar untuk mengangkat kayu di hutan balik jual lebih mulia daripada tangan yang meminta-minta. Maknanya bekerja, kita keluar bekerja walaupun tak angkat kayu di hutan, tekan komputer je misalnya kan. Kerja, hasil kerja itu adalah mulia di sisi agama kita. Maknanya kita niat asal usulnya ibadat ni, dia akan jadi ibadat benda ni. Keluar pagi, nak keluar kerja pagi-pagi, baca doa, ingat inilah nafkah kita pada isteri, pada anak. Semua benda ni menjadi ibadat apabila kita niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Maka Nabi sebutkan tadi bahawa itulah syaitan dia akan hiaskan manusia ni, dia akan hiaskan dunia ini supaya menjadi cantik. Manusia pun lupa asal usul dia. Tengok cantiknya harta benda,
Cantiknya wanita, duk kejar wanita tak habis-habis. Cantiknya harta benda dunia, duk kejar harta benda dunia tak habis-habis. Tuan-tuan, dunia ni dia tak akan puas. Percayalah tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis, "Lau kana li ibni Adam wadiyan mim malin labtagha thalisan." Kalaulah anak Adam diberikan dua lembah harta, dua wadi macam lembah tasik, dua yang ada dalam tu emas, harta benda kan, emas, perak, duit ke apa benda ke, bitcoin ke dalam tu kan, banyak labtagha thalisan, akan cari yang ketiga. Dapat ketiga, cari yang keempat, 4, 5, 6, macam itulah berikutnya. Tak ada orang puas dengan duit. Mana ada orang puas dengan duit kan? Tak ada orang stop lah, cukup lah ni dah. Tak ada tuan-tuan. Kalau naik gaji tu, siapa tak nak naik gaji? Semua orang naik gaji. Padahal yang asal ni tak cukup ke? Dah ada kereta, ada rumah, dapat anak makan, isteri makan, simpanan, bagi dekat orang tua dekat kampung, cukup bulan melancong, pergi haji, pergi umrah, cukup dah. Tapi bila di offer gaji, nak naik lagi tak 5,000, tapi kerjanya sampai pukul 10 malam. Oi, nak lagi tuan-tuan, sebab tak puas. So harta benda tak akan puas. Jadi iblis dia akan hias benda ni untuk manusia mengaburi daripada tujuan asal ni. Asalnya untuk apa? Untuk lillahi ta'ala. Bukan tak boleh kita cari harta benda dunia, boleh, tetapi jangan lupa asal usul kita ni kan. So kita katakan iblis ni dia berdendam dengan manusia tadilah. Dia berdendam, dia pun kata la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan anak Adam ni kesemuanya. Maknanya tuan-tuan, berdendam. Nah, dendam ni dilarang dalam agama kita. Baik. Yang ketiga, yang keempat. So tadi disebutkan maluhu damuhu wa maluhu wa irduhu. Darah dia, harta benda dia dan juga kehormatan dia. Ini tiga benda ni dilarang kita membahayakan atau menumpahkan darah sesama muslim. Ini sangat-sangat bahaya. Ini sebutkan tuan-tuan, kadang-kadang kan kita kena beringat di antara kita ada jenis orang yang suka pada binatang. Dia bela kucing, dia bela apa-apa kat rumah dia. Jiran dia pula tak suka benda tu. Ini kena beringat tuan-tuan, ya. Kena ingat betul-betul. Sebab apa? Sebab boleh bawa kepada dosa besar. Boleh bawa kepada dosa yang besar. Jiran dia tak minat kucing, dia bela kucing, maka kurunglah, jangan lepaskan. Kan? Jangan lepaskan. Nak lepas dalam rumah. Maknanya tak boleh lepas. Ada orang lepas kucing, berak sana sini kan, rumah jiran kencing. Jiran tak senang benda tu. So menyebabkan berdosa. Nak niatnya pahala bela kucing, tapi dosa menyakiti hati jiran. Ini lebih besar. Sebab bela kucing ni dia bukan perkara yang wajib. Bukan wajib tuan-tuan. Kalau minat belalah, tapi elok-elok, jaga tu elok-elok supaya tak mengganggu orang sebagainya. Baik. So harta benda dia pun kena jagalah harta benda. Lebih-lebih lagi macam rumah teres kan, sebelah. Ini cukup berlakulah dalam kalangan masyarakat kita kan. Kalau dia bela, dia kucing ni benda yang berbau kan, dia berak dia berbau kan. Jangan kata tai manusia tu tuan, tai kucing ni dia punya hancing ni lain macam kan, bau dia. Kadang-kadang dah cuci pun dia bau lagi. Allahu akbar, letih kita. Tapi itulah dia bau masuk rumah jiran pula tak senang dan sebagainya. Ini masalah. So ini kena jaga kehormatan, kena jaga keharmonian, tak boleh membawa dosa besar. Okey, 7 perkara tadi. Yang keempat, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Makan harta maksudnya wa aklu malil yatim. Maksudnya di sini makan harta ni bukan maksudnya makan saja. Kan? Ada pun dia kata makan je berdosa. Habis tak makan macam mana? Ambil harta anak yatim, repair kereta. Letak deposit X70 pula kan. Repair dapur pula kan. Dapur extend ke belakang sikit kan? Buat awning, buat push kat depan, pasang aircon dalam rumah. Ustaz kata haram makan, ni tak makan Ustaz, ini pakai. Ni dia pandai ni. Maknanya mengambil manfaat daripada harta anak yatim. Itu dia. Secara salah. Boleh tak makan harta anak yatim tuan? Boleh makan, bukan tak boleh. Boleh makan secara yang tepat. Misalnya gini,
Kita ada anak yatim kan, kita jaga anak yatim di rumah anak yatim 20 orang kita jaga anak yatim. Ada pun orang sedekah, ustaz ni duit untuk anak yatim ustaz 1,000. Kita pun masaklah untuk dia kan. Ni duit 1,000 ni anak yatim punya hak. Kita masaklah untuk dia 500, 200, 300 kan. Anak yatim makan, kita pun makan sekali. Tak apa. Itu tak apa. Mana kita buat ikan siakap 3 rasa, semua makan 3 rasa. Siakap 3 rasa lah. Jangan kita siakap anak yatim bilis 3 rasa. Janganlah. Kacau. Kita siakap anak yatim bilis 3 rasa jam. Jangan. Maknanya boleh makan tetapi secara yang tadilah. Ada pun disebutkan di sini dosa besar ni ialah makan dengan cara yang salah. Makan dengan cara yang salah. Yang kelima, dosa besar lagi ialah riba. Kita tahu riba kan? Riba ni ada 3 jenis. Riba-riba yang jenis hutang, riba yang jenis riba bunga, riba macam-macam yang bunga bank kan, interest dan sebagainya. Ini riba nanti akan masuk bab riba, pendetailan tu ada lagi. Maknanya pinjaman, berbentuk pinjaman dan kita dapat manfaat daripada pinjaman. Orang nak pinjam, sebab dalam Al-Quran dia tak ada pinjaman melainkan pinjaman yang baik. Dia tak ada pinjaman melainkan pinjaman yang baik. Itu je ada. Pinjaman yang baik macam mana? Ialah kita bagi dia pinjam 1,000, dia pulang 1,000. Itu pinjaman yang baik. Kalau kita bagi pinjam 1,000, dia bayar 1,200 atas permintaan kita, dia jadi riba. Jadi riba tuan-tuan. Kalau kata beli rumah, beli kereta kan, rumah ni harga dia 400,000 misalnya. Rumah ni 400,000, kemudian bank beli dulu kan dengan pemaju 400,000, bank jual pada kita secara ansur-ansur. Itu tak apa. Itu bukan pinjaman, itu dipanggil pembiayaan. Pembiayaan dia berbeza tuan-tuan. Istilah dia kita kena faham. Istilah dia pembiayaan. Dibenarkan dalam agama, especially dalam mazhab Hanafi, membolehkan pembelian dan bayar secara ansur-ansur. Boleh. Itu yang kita pakai sekarang ni. Beli kereta, beli motor, beli rumah kan. Mana mazhab Hanafi. Kalau kita ikutkan Syafi'i, beli cash semuanya. Cash tuan. Beli rumah cash ada 400,000. Tak ada menyewa kau. Nak beli kereta 200,000. Tak ada cash, tak ada. Tapi kita pakai kaedah mazhab lain sebab itu lebih mudah. Ini majlis fatwa kebangsaan yang mengiyakan lah. Maknanya begitu. Yang nak katakan di sini ialah tadilah walaupun ada keuntungan tapi itu bukan riba. Sebab dipanggil pembiayaan. Tapi dia ada pula tuan-tuan masa akad tu. Masa akad tu dia kena faham. Sebab tu kita eloknya kita ambil dipanggil yang jenis Islamic loan. Islamic loan cara akad dia tu lain berbanding dengan konvensional. Konvensional interest 3.4 juga. Ini pun 3.4 juga. Tapi kenapa ini boleh jadi halal, itu boleh jadi haram? Sebab akad dia tadi tu. Akad dia. Maknanya bank ni dia akad dia, aku beli dulu dengan kedai ni kan, pemaju ke kan, bank bayar cash 400,000. Muhammad mari sini kau beli dengan aku pula dengan harga 450,000 contoh kan, dibayar selama 30 tahun. So kita pun setuju, sign, jalan benda tu. Halal yang ni. Hal ni jadi haram sebab tak akad secara tepat. Ini riba ni kita akan cerita nantilah. Maknanya riba ni pun diharamkan dalam agama kita. Allah Ta'ala mengisytihar perang kepada orang yang mengamalkan riba. Ini riba ni kena faham. Kadang-kadang orang kita tuan-tuan jelas haram kan, kita tahu haram. Haram babi haram kan. Haram babi, tak semayang haram. Tapi elok-elok makan riba kan. Itu salah dia. Makan riba elok-elok je kan, interest bank ke apa ke, beli rumah pakai konvensional tak kisah, jalan je. Ini masalah sebab riba ni dia kalau melibatkan wang ringgit, kita beli, kita dapat, kita makan, menjadi darah daging. Ini masalah dia. Masalah kita tahu duit tu ni riba, tak apa, makan juga. Ini masalah. So ini yang bahaya lah. Sebab tu kita katakan agama ni dia luas. Kita nak ambil, kena ambil semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama keseluruhannya. Tak boleh kau kata, oi rokok ni haram ni.
kan, rokok haram, kau pula tak puasa. Tak puasa tu tak haram ke? Haram juga. Kan? Kau pula makan rasuah tu tak haram ke? Dosa juga. Kan haramkan rokok tapi belasah benda lain. Haramkan benda ni, benda lain kita ambil. Tak boleh. Kalau nak haramkan ni, semua kita kena haramkan. Maknanya ikut peraturan yang sebenar. Kalau kita kata haram ni, haram lah. Benda-benda yang jelas lah. Tapi kadang-kadang orang kita lah yang ni sikit duk main satu benda. Satu ni haram betul ini. Ini tak apa kan? Ini boleh lagi lah kan. Orang buat salah pun dia tak peduli, apa benda pun tak kisah, dia sendiri pun belasah juga. Tu kadang-kadang ada berlaku ya. Baik, yang keenam, lari daripada medan pertempuran, peperangan, lari. Ini dosa besar. Zaman-zaman dahulu berperang lah. Kita tak tahu tuan-tuan, mungkin akan ada berperang lagi ke kan, wallahu alam lah. Tapi maksudnya lari daripada medan pertempuran untuk mempertahankan negara, mempertahankan agama adalah diharamkan. Yang ketujuh, menuduh keji, menuduh wanita ini berlaku zina. Menuduh wanita muslimah berzina tanpa bukti yang jelas. Tak ada bukti, tak ada apa, menuduh orang berzina, menuduh orang laki-laki berzina, berkhalwat sebagainya. Bukti ada tak? Tak ada. Maka disebabkan hal itu, agama kita melarang hal tersebut. Dan menurut Ibn Abbas, bahawasanya dosa-dosa itu lebih dekat kepada menjadi 70 jenis daripada hanya menjadi 7 sahaja. Ini tuan-tuan, saya tengok dekat sini ni kan, dah pernah hurai di masjid Batam Benar ni 26 hari bulan 10 pada tahun 2020. Saya ingat masa tu dibuka sekejap kan, buka sekejap PKP tu dan ditutup balik kan. Tak apalah, kita ulang kali kedua, mungkin tuan-tuan pun baru nak refresh balik kan. Jadi itulah 7 tadi itu, sebahagian ulama kata 7 dosa besar. Dia 7 dia. Tapi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan lebih, bukan 7. Maka kita akan tengok apakah yang lebih daripada ini pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi minta tuan-tuan tandakan juga sebab kita dah start balik kuliah ni. Saya pun takut saya lupa sebenarnya. Tandakan dekat sini 15.9. Okey tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kita akhiri di sini sebelum kita nak masuk pada kuliah akan datang, bab menyengutukan Allah, syirik yang pertama sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala tak akan mengampunkan orang yang mensyirikkan diri kepadanya, dan dia akan ampunkan dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dia kehendaki. Ini syirik ni antara dosa yang besar dan paling besar. Sebab dosa besar tadi Nabi sebut inna min akbaril kabair, sesungguhnya daripada sebesar-besar dosa besar. Ada lagi sebesar dosa besar, ada lagi besar. Apa dia dosa besar tu? Kita akan jumpa pada kuliah akan datang, insya-Allah. Jadi untuk itu sampai di sini saja pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.